أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan walafiat. Pada malam ini saya nak menyampaikan kisah berkaitan dengan gelang kaki. Dan kisah ini ada dua. Yang satu yang saya ambil daripada subscriber saya, Dek Mat. Terima kasih Dek Mat sebab kirim cerita ni. Dan satu lagi yang saya karang sendiri, saja nak test power. Jadi tanpa buang masa, jom kita terus dengan kisah yang pertama. Kisah bertajuk Gelang Kaki Adik. Nak dijadikan cerita, apartmen yang aku duduk ni, apartmen yang samalah aku cerita first gangguan tu. Time ni tengah study week. Most of my housemate semua balik kampung, termasuklah roommate aku si Ani. Maka tinggallah aku berdua saja dengan housemate aka classmate aku. Dia ni nama dia Lia. Lia duduk bilik tengah. Aku macam biasa, bilik paling hujung sekali. Adalah satu hari tu, dalam pukul 8 malam, aku ni dah bersiap-siap nak keluar makan dengan makcik aku. Setelah siap apa semua, aku pergilah bilik Lia. Aku nampak Lia tengah layan movie Harry Potter dalam laptop dia. Jadi aku terfikir juga nak ajak si Lia ni ikut sekali. Jadi aku pun ajak lah. Lia, oh Lia, jomlah ikut aku keluar makan dengan makcik aku. Kita gegel je ada. Tak apalah, aku segan lah. Kau pergi je lah. Aku duduk rumah je. Betul ke ni? Kau nak makan apa nanti? Maggi kan ada. Okey. Kalau ada rasa nak tapau, bagi tahulah Okey, aku pergi dulu. Kunci pintu tu tahu, anak dara. Oi. Alright. Selepas invitation aku di reject, aku pun terus pergi ke tangga sebab makcik aku dah sampai. Jadi rushing lah sikit nak turun tu. Ya, memang aku guna tangga je turun naik apartmen tu. Alah, tingkat 2 je pun taklah berpeluh mana kan. Plus dengan kelemahan aku terhadap lift lagi. Dalam pada aku tengah rushing tu, tiba-tiba aku terfikir, Minah ni tak seram ke duduk rumah tu seorang-seorang? Kenapa tiba-tiba aku boleh terfikir macam tu? Aku pun tak tahu. Selepas aku habis makan dengan makcik aku tertunggu je mesej WhatsApp daripada Celia ni. Kok dia nak tapau makanan ke apa. Tapi tak ada. Jadi aku anggap dia tak nak lah tu. Aku pun balik lah guna tangga yang sama. Aku ada kunci rumah, jadi tak ada masalah lah nak jerit, bagi salam kuat-kuat, panggil housemate buka pintu. Bila aku masuk je rumah, aku tak terfikir lagi nak tanggalkan tudung ke tukar baju ke apa. Aku terus pergi ke bilik Lia. Aku perasan pintu bilik Lia ni separuh tertutup. Gelap sebab lampu bilik dia tutup. Hanya ada cahaya laptop. Dan aku perasan lah dia pakai earphone. Dalam hati akulah, berani betul perempuan ni. Duduk rumah seorang-seorang, siap sumat telinga bagai. Aku pun cuek lah dia. Dan kami pun mulalah borak. Lia, aku dah balik ni. Kau dah makan ke? Bukan kau dah balik ke tadi? Aku baru balik lah. Tudung pun aku tak buka lagi lah. Waktu ni saya tak fikir lagi lah pasal seram-seram ni lagi.
Biar betul. Mati-mati aku ingat kau dah balik. Sebab aku dengar loceng kaki kau berlega dekat ruang tamu. Siap pasang TV lagi. Macam mana kau dengar? Bukan kau pakai earphone ke? Aku cuba nak divert pemikiran aku supaya tak dengar ke arah mistik. Ya, aku dengar. Sebab aku dengar loceng kaki kau tu lah aku pakai earphone. Aku ingat kau dah balik. Lia, aku baru balik tahu sebenarnya. Jadi Lia ni pun berhuhu je lah. Malam tu, elok-elok ingat nak tidur bilik masing-masing. Semua jadi terbantut. Scary weh. Dah lah kami berdua je. Syukur Alhamdulillah malam tu tak jadi apa-apa pada kami. Apartmen tu memang keras, tapi tak sekeras-kerasnya lah. Setakat dengar bunyi guli, bunyi dapur ketang-ketung, mesin basuh berputar, lembaga hitam tu dah biasa dah. I think almost semua apartmen ada kan. Jadi loceng kaki aku ni kira value added lah untuk diorang. Aku dah start seram dengan gelang kaki aku. Sebelum jadi gangguan ketiga, aku decide nak kerat loceng kaki aku dulu. Until now, aku pakai gelang kaki yang sama. Alhamdulillah setakat ni tak ada mistik loceng-loceng dah. Yeay. Thank you for those yang post tentang hukum berloceng. Adik ingat sampai bila-bila. Don't worry, adik dah tak berloceng. Oh ya, dekat atas tadi, kalau korang perasan lah, yang aku ada mention pasal kelemahan aku terhadap lift. Tu pun ada story juga. Nanti, bila I senang, I cerita dekat you all. Ciao. Okay, itu adalah kisah kita yang pertama. Pendek tapi kurang seram. Ataupun tak berapa seram, minta maaf ya. Tapi ini adalah kiriman daripada Dekmat. Dia nak dengar sangat kisah loceng. Seram lah bila ada housemate kita yang pakai loceng kaki kan. Bila dia keluar kan, bila dia keluar mana-mana kan. Bayangkan kita duduk sorang-sorang kan, housemate kita dah keluar, dia pakai loceng kaki ni. Tiba-tiba housemate kita tak balik lagi, kita dengar bunyi loceng kaki dia keling-keling-keling jalan-jalan dekat ruang tamu. Okay, ini adalah kisah yang kedua. Kisah kedua ni saya karang sendiri. Kalau ada yang tersasul atau lost waktu membaca, saya minta maaf sangat banyak-banyak. Okay, tanpa buang masa, jom kita dengar kisah ni. Kisah ni bermula apabila aku baru habis SPM dan aku pergilah cari kerja dekat bandar Kuala Lumpur. Cari tak semua kedai nak hire aku sebab aku masih muda. Jadi aku pun tolonglah mak aku ni meniaga nasi lemak pagi-pagi. Alhamdulillah, perniagaan mak aku laris disebabkan air tangan mak aku ni amazing. Masakan mak aku ni memang A+ lah, kalah chef hotel 5 bintang. Dipendekkan cerita, mak aku ni ada regular customer tau, aka jiran juga. Nama dia Dewi. Dia ni Indian, suka sangat beli nasi lemak mak aku. Selalu kita orang panggil Kak Dewi sebab dah rapat walaupun jiran. Tapi keakraban dan kefasihan Kak Dewi ni bercakap bahasa Malaysia membuatkan kami tak rasa asing dengan Kak Dewi ni. Kak Dewi ni dia kerja kilang, area rumah aku jugalah. Pagi-pagi sebelum dia pergi kerja memang gerai nasi lemak mak akulah pot pertama dia singgah sebab nak bawa bekal pergi kerja. Kak Dewi ni peramah, plus kelakar orangnya. Bila dia singgah je gerai mak aku kan, mesti lah suasana yang jadi orang kata moody kan, ataupun morning Monday blues kan, tiba-tiba jadi ceria dan happening. Tapi adalah satu hari ni, tiba-tiba Kak Dewi dah jarang singgah nak beli nasi lemak dekat gerai mak aku. Pada mulanya aku husnuzon, mungkin dia masak sendiri kat rumah atau adalah sebab dia. Sehari dua tu bolehlah lagi. Tapi dah sebulan lebih, kelibat Kak Dewi pun masih tak kelihatan. Ini menimbulkan rasa suspicious. Seminggu kemudian,
Aku dengar kecoh dekat rumah aku dengan bunyi siren polis dan orang ramai, serta adalah pihak-pihak media. Aku tak pastilah apa yang berlaku. Tapi tengok kereta polis semua berhimpun dekat rumah Kak Dewi. Aku terkejut plus risau takut apa-apalah terjadi dekat Kak Dewi. Jadi aku pun memberanikan diri pergi juga kat tempat kejadian. Bila sampai aku nampak polis forensik sedang menurunkan sesuatu daripada Sheila. Jadi aku tanyalah orang-orang yang ada dekat situ. Agak terkejut plus rasa tak percaya bila diorang cerita yang Kak Dewi dah mati akibat bunuh diri. Kak Dewi, dia bunuh diri dengan menggantung diri disebabkan masalah peribadi. Tak lama lepas tu, aku dapat job. Tolong Abang Azmi jual burger. Pada mulanya okey je. Tapi tiba-tiba aku kena jaga gerai burger seorang-seorang. Sebab Abang Azmi ada hal emergency. Jadi akulah yang kena tutup gerai seorang-seorang. Oh ya, lupa nak cerita. Kak Dewi ni dia suka pakai gelang kaki. Dipendekkan cerita lah. Time aku tengah kemas gerai tu, tiba-tiba aku dengar bunyi gelang kaki. Kecing, kecing, kecing. Aku terdiam. Sebab setahu aku gerai dah tutup. Takkan masih ada customer lagi lewat malam macam ni. Lepas bunyi gelang kaki tu berhenti, tiba-tiba ada suara datang daripada arah belakang. Dia kata, "Hai, nak beli burger?" Aku tersentak bila aku pandang belakang. Bila aku dengar suara tu panggil, tak ada orang. Tapi suara tu memang aku cam. Yes, memang suara tu suara Kak Dewi. Tapi Kak Dewi kan dah mati. Macam mana dia boleh muncul balik? Aku pun apa lagi, packing lah cepat-cepat. Tak kisahlah tu susun ke tak, hati dah cuak. Plus takut. Lepas settle semua, aku berlari balik rumah. Sebab gerai burger memang dekat dengan rumah aku. Tak sampai 5 minit je. Time aku berlari balik rumah tu, bunyi loceng Kak Dewi masih berbunyi. Kecing, kecing, kecing. Kecing, kecing, kecing. Kecing, kecing, kecing. Ya Allah, rasa nak tercabut jantung. Bunyi loceng kaki tu memang kuat dan jelas. Aku bacalah ayat-ayat suci Al-Quran nak hilangkan rasa takut. Bila dah sampai dekat depan rumah, bila aku nak buka pagar rumah ni, tiba-tiba dalam jarak 3 meter daripada rumahku, kelibat Kak Dewi melambai-lambai. Dalam wajah pucat, ada kesan lebam dekat leher dia. Lepas buka pagar, cepat-cepat aku masuk rumah. Aku main rempuh je. Nasib baik mak aku tak kucing itu. Dan paling aku bersyukur sekali, nasib baik mak aku pun tak tidur lagi, duk tunggu aku balik daripada kerja. Jadi bila aku dah sampai rumah tu, aku terjengak-jengak macam Jadi mak aku tanya, pasal apa ni? Aku ceritalah, aku jumpa Kak Dewi tadi. Jadi mak aku ni terus buka pintu, dia tengok kat luar. Terus mak aku pagar rumah dengan bacaan-bacaan ayat Quran. Terus dia suruh aku mandi dan ambil wuduk sebelum tidur. Pagi esoknya tu, aku demam seminggu. Dan Alhamdulillah, lepas berubat, semangat aku dah pulih, aku boleh sambung kerja. Okey, itulah dia kisah pada malam ini. Kisah tentang berkaitan dengan loceng kaki. Minta maaf kalau tak seram. Tapi kisah ni seram Yang kisah dia seram jugalah. Kepada yang rasa tak seram, aku minta maaf sangat-sangat. Sebab ini adalah permintaan daripada, ni adalah kiriman daripada subscriber. Jadi diharapkan anda faham lah ya. Sesiapa saja yang ada tajuk-tajuk cerita yang gempak, boleh juga cadangkan dekat saya. Tulis je dekat ruangan komen dan insya-Allah saya cuba cari. Dan terima kasih kepada anda semua yang dah tonton channel ni.
Kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Kepada yang dah like, share dan subscribe, terima kasih. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.